أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, yang dimuliakan Tuan Pengurusi Barisan Imam, Barisan Bilal, Barisan Siap, Pegawai dan AJK Surau At-Taqwa, Muslimin Muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah untuk memberkati lagi majlis kita hadiahkan surah Al-Fatihah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guru-guru kita, ahli keluarga kita dan untuk seluruh umat Islam insya-Allah. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abai wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli was sahabati wal qurabati wat tabi'in wa tabi'i tabi'ina lahum bi ihsanin إلى يوم الدين وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين وخصوصا لصاحب هذا المجلس. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah. Jadi pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dalam banyak-banyak hamba Allah Ta'ala pilih kita semua untuk duduk dan hadir dalam majlis yang sangat mulia, iaitu majlis tahsin tilawah Al-Quran, yang mana Nabi kata apa? Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ialah mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan Nabi kata apa? Man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa tadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullah fi man indah. Aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Tidaklah berkumpul sesuatu kaum di rumah-rumah Allah dan mereka itu saling membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan diturunkan kepada mereka ketenangan. Mereka diliputi dengan rahmat dan para malaikat bersama dengan mereka, dan nama mereka itu disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis para malaikatnya. Allahu akbar. Jadi bayangkan para hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala
Tuhan kita, Rabbul Alamin. Sebut nama kita bin ayah kita. Bukan itu saja, berbangga-bangga dengan malaikat. Sebab apa? Hanya sahaja kita datang rumah Allah dan belajar Al-Quran sahaja. Dan rahmat dan ketenangan yang kita dapat di rumah Allah ini, kita bawa pulang ke rumah kita, maka tersebarlah rahmat dan ketenangan di rumah-rumah kita. Dan seperti yang kita tahu, apabila rumah kita ni turunnya rahmat Allah, maka segala benda tak baik akan keluar daripada rumah kita. Jadi bersyukurlah kepada mereka yang Allah Ta'ala pilih mereka untuk datang rumah Allah. Masya Allah. Dan seperti yang kita tahu, apa sahaja yang berkaitan dengan Al-Quran, maka dia akan jadi mulia. Sebagai contoh, Malaikat Jibril dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, maka jadilah Jibril itu semulia-mulia malaikat, ketua para malaikat. Dan dalam masa yang sama, bulan Ramadan dipilih untuk dijadikan bulan yang diturunkan Al-Quran, maka jadilah bulan Ramadan semulia-mulia bulan. Dalam masa yang sama, Quran yang sama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka jadilah Nabi Muhammad SAW semulia-mulia Nabi, penghulu para anbiya. Dan Al-Quran yang sama diturunkan pada umat Nabi Muhammad SAW, maka jadilah kita semulia-mulia umat. Masya Allah. Jadi sebab itu, paling kurang kita kaitkan diri kita dengan Al-Quran. Kan Nabi kata apa? Khairukum, sebaik-baik kamu adalah mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kita libatkan diri kita, sama ada kita belajar ataupun kita mengajar. Kalau kita tak nak belajar Al-Quran, tak apa, kita mengajar Al-Quran. Jadi pilih, jangan diri kita terasing daripada dua golongan ini. Kenapa Nabi kata, ulama beritahu, apa hukum kita baca Al-Quran tapi ada salah? Apa hukum kita baca Al-Quran tapi ada salah? Ada dua. Pertama, bagi orang yang sedang dalam tempoh pembelajaran Al-Quran, ada guru dan sebagainya, kemudian bila dia balik rumah, dia baca Quran sendiri, bila baca betul dapat pahala, baca salah dimaafkan. Ada pun orang yang tak nak belajar Al-Quran, tak nak berguru dan sebagainya, tapi nak juga baca Al-Quran, bila baca betul dapat pahala, baca salah berdosa. Jadi kita pilih, kita nak masuk yang mana. Okey. Dan insyaAllah seperti biasa, sebelum kita mula kelas kita, siapa ingat apa perkara pertama yang perlu kita buat? Kita betulkan niat kita, apa tujuan kita mempelajari Al-Quran. Pertama, kita niat untuk mendapat keridhaan Allah. Yang kedua, untuk memperbaiki diri. Yang ketiga, untuk menuntut ilmu. Yang keempat, untuk sampaikan kepada orang lain. Yang kelima, kita niat dakwah. Yang keenam, kita niat untuk mengeratkan silaturrahim. Jadi masa diberi 10 saat untuk kita semua niat, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jadi insyaAllah kita sambung bacaan kita. Siapa ingat lagi? Kelas kita yang lepas, kita masuk pada surah apa? Kita juz 30 betul? Amal Tasalun. Ingat tak ayat ke berapa? Last ayat 8 Last ayat 8. Jadi kali ni kita masuk ayat yang ke-9. Betul? Betul lah? Jadi kali ni kita masuk ayat ke-9. Betul lah? Jadi insyaAllah kita buka muka surat 582. Muka surat 582. InsyaAllah buka muka surat 582 ayat yang ke-9. Betul lah? Ke-9 ke atau kita start ayat yang ke-10? Hari tu last 8 ke start 8? Kita start 8 Last 8 Okey, jadi kita start yang ke-9 Kata baik Haji, terima kasih. InsyaAllah kita buka surah An-Naba, muka surat 582 ayat yang ke-9 insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 'Alhamdulillah, 'alhamdulillah, 'alhamdulillah. 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 'Alhamd
وجعلنا نومكم سباتا. Cantik. Kita ulang sekali. وجعلنا نومكم سباتا. Cantik betul dah, akan lebih kemas kalau jaga beberapa tempat. Pertama, masa kita sebut waja'alna, kat sini semua nipis, tak nak bunyi waja'alna. Nak Arab sikit, waja'alna. Okay. Yang kedua, cuba try sebut ja. Try sebut ja. Ambil tapak tangan kita, letak depan bibir kita. Ada rasa angin tak? Ja, ja. Macam ada kan? Ada ke tak ada? Ada sikit kan? Okey. Siapa sebut huruf jim ada angin, berarti bacaan kita bersalah. Sebab apa? Huruf jim dia tak ada sifat hamas. Perasan tak kenapa kita sebut jim ada angin? Okey. Tengok tangan saya, bayangkan ini lidah. Makhraj huruf jim, cara sebut dia adalah tengah lidah sentuh dengan langit. Contoh kalau kita sebut huruf jim pakai hujung lidah ni kena dekat langit-langit, akan ada angin. Contoh ja, ja. Jadi makhraj huruf jim tak pakai hujung, tetapi pakai tengah lidah. Jadi kita sebut ja. Ada beza tak? Ja dengan ja, ja. Kita tak nak ja, nak ja. Pakai tengah lidah. Sebab makhraj huruf jim guna tengah. Jadi bila kita guna tengah lidah, insya-Allah angin tak ada ya. Kita try. Wa ja'alna naumakum subata. Cuba try. Cantik dah. Okay, lebih kurang masa kita sebut naumakum, masa sebut ma, tak nak ma, naumakum. Tapi hati-hati jangan sampai terlebih Arab, nanti jadi naumekum. Mi tak nak mi, itu dah terlebih ya. Kita nak nipis, nak ngam-ngam saja. Wa ja'alna naumakum subata. Cantik terus. Wa ja'alna al-laila libasa. Cantik. Kita ulang sekali. Waja'alna sekali. Waja'alna al-laila libasa. Waja'alna al-laila libasa. Betul. Jim tadi cantik. Kita sebut ja. Jangan sebut ja, ja, ja. Yang kedua masa sebut libasa, dua-dua ba dengan sin kita nak nipiskan. Yang tak nak bunyi liba, liba, libasa. Cantik tadi sekali. Wa ja'alna al-laila libasa. Wa ja'alna al-laila libasa. Cantik terus. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Cantik. Kita ulang sekali. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Cantik betul dan akan lebih kemas masa kita sebut wa ja'alna, dengung kita nak panjang lagi sekali ya. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Wa ja'alna. Cantik, panjang, dengung tadi cantik betul dan akan lebih kemas masa kita sebut naha. Huruf ha ni kita rasa dia memang macam besar punya. Dia besar tapi dia tak tebal lah. Jadi jangan bunyi waja'alna naha. Nak naha. Dia kena bunyi nipis sebab dia bukan huruf isti'alah. Jadi naha. Jangan sebut naha. Nak naha. Terus sekali. Waja'alna nahara ma'asha. Tak masa maaf tak nak bunyi sya. Sya. Beza tak? Sya dengan sya. Kita nak nipis. Ma'asya. Cantik terus. Wa banayna fawqakum sab'an shidada. Wa banayna fawqakum
Cantik, terus sekali. Wa banayna fawqakum sab'an shidada. Cantik, betul dah. Lebih kemas kalau jaga beberapa tempat. Pertama, masa kita sebut fawqakum, ada 3 keadaan yang kita kena muncul betul-betul. Pertama, kalau huruf tu baris dhammah. Yang kedua, kalau huruf tu jumpa waw mati, kat sini kena faw. Bila jumpa mana-mana juga, bila kita jumpa huruf waw mati, mesti kena muncung. Yang ketiga, kalau kita buat raum, raum kat sini kita tak nak bicara. Jadi kat sini dia jumpa waw mati kena, jadi dia kurang sempurna. Kalau kita baca faw, dia kena muncung fawqakum. Okey. Kita terus sekali. Wa banayna fawqakum sab'an shidada. Wa banayna fawqakum sab'an shidada. Yang kedua, tengok dekat sab'an. Okey, ba kalau mati ada hukum apa? Qala. Okey, siapa tahu? Qala kat sini hukum dia qala kubra ke akbar? Kubra ke akbar? Jawapan qala sugra, betul. Qala sugra, kecil. Okey. Kita tengok macam mana cara nak buat qala. Jadi dengar, pada saat saya sebut sab saja, qala saya dah tak cantik. Ataupun saya sebut sab'an. Jadi qala yang cantik, dengar, saya buat slow motion, ikut saya. Sab'an. Ini qala yang cantik. Qala ni dia tak boleh bunyi putus. Dia tak boleh bunyi sab'an. Dia kena bunyi sambung. Okey. Dan bila nak buat qala ada huruf, ada 5 kan. Untuk 3 huruf ba, jim dengan dal. 3 huruf ni kalau kita nak bunyikan qala dia, gigi kita kena rapat be. Terus sebut be. Jadi sab'an. Nanti dia akan jadi nipis cantik. Kalau gigi kita tak rapat, nanti dia jadi kurang cantik. Jadi kita nak lembut. Sab'an. Sekali ya. Wa banayna fawqakum sab'an shidada. Cuba try. Wa banayna fawqakum sab'an shidada. Cantik. Kelembutan qala ba tadi cantik. Seterusnya tengok dekat sab'an. Tanwin bertemu dengan huruf shin. Apa nama hukum dia? Betul, ikhfa hakiki. Okey, seperti yang kita tahu, yang namanya dengan ikhfa hakiki ni, dia tak, bunyi tanwin ataupun bunyi nun tak boleh bunyi jelas. Jadi tak boleh bunyi sab'an shida. Dia tak boleh bunyi jelas. Dia kena bunyi samar-samar. Jadi dekat sini macam mana kita nak bunyikan sama-sama huruf dengan huruf shin ni? Pertama, kat sini tanya jumpa huruf shin ni. Jadi kita kena kesan dulu. Makhraj huruf shin macam mana? Try sebut ash. Cuba kita feeling. Masa kita sebut ash tadi, bahagian lidah kita yang mana kena dekat lidah kena dekat mana? Ash. Bahagian mana yang bersentuhan, yang mengeluarkan huruf shin? Try feeling ash. Siapa tahu dia power? Ash. Jawapan yang sentuh apa? Okay, saya bagi tahu makhraj huruf jim sejibik macam huruf, makhraj huruf shin ni sejibik macam huruf jim. Jadi pakai tengah lidah. Tengah lidah kena langit-langit atas. Ash. Jangan pakai hujung, jangan pakai ash. Jangan pakai hujung. Pakai tengah lidah. Ash. Oh, jadi kita dah tahu. Makhraj huruf jim tengah lidah kena dekat langit-langit. Sekarang ni pada saat kita sebut sab'an, masa kita sebut an tu kita standby lidah, tengah lidah kita kena dekat langit-langit atas. Nanti kita akan dengar dengung huruf shin yang cantik. Dengar saya baca sab'an shidada. Cuba try. Bila masa kita sebut an tu, lidah kita letak macam kita nak sebut huruf shin. Nanti kita akan dengar dengung huruf shin yang cantik. Contoh kalau lidah saya tak letak dekat situ, nanti akan jadi dengung biasa. Sab'an.
kita tak nak dengung mesti kita nak dengung huruf shin. Kita try sekali. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Cuba try. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Nampak tak bila kita sebut tadi dengung shin kita cantik. Sab'an cantik kan? Okey. Seterusnya tengok dekat shidada. Try sebut huruf da. Okay, try sebut huruf dal. Dan cuba sebut huruf ta pula. Cuba kita feeling masa kita sebut huruf dal dengan huruf ta, hujung lidah kita tu posisi dia sama ke lain? Huruf dal dengan huruf ta sama ke lain? Macam lain kan? Sama ke lain? Huruf dal dengan huruf ta. Ada tak yang kata sama? Lain kan? Okay, siapa sebut huruf dal dengan huruf ta, hujung posisi dia sama, berarti bacaan dia sangat betul. Okey. Makhraj huruf dal sejibik macam huruf ta. Hujung lidah kita letak dekat belakang gigi atas. Try sebut ta. Try sebut huruf dal, hujung lidah letak dekat belakang gigi atas. Kita sebut da. Pernah dengar tak Arab sebut huruf dal? Dia kata budak, budu, da. Itu dal Arab. Kita nak da. Macam kita Melayu biasa kita belakang sikit kan? Tapi kita nak sebutnya. Jadi da. Jadi shidada. Cantik. Jadi kita boleh praktikkan dalam surah Al-Fatihah. Contoh Maliki Yaumiddin ataupun Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Boleh insya-Allah? Okay, kita try sekali. Okey, jaga tadi ya. Moncong, qalqalah, dengung huruf shin dan huruf dal. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Cantik betul. Ya, jangan sebut sab. Sa saja. Sab'an. Okey, terus Wa ja'alna sirajan wahhaja. Cantik. Kita ulang sekali. Wa ja'alna sirajan wahhaja. وجعلنا سراجا وهاجا. Cantik dah, lebih kemas. Masa kita sebut wahhaja, huruf ha ni dia adalah huruf yang hamas, ada angin. Yang kedua dia adalah huruf rakhawah, yang mana suara kita tak boleh bunyi putus. Jadi jangan macam wah ha, jangan stop, jangan sampai wah haja. Kita kena bagi hati. Jadi masuk sikit-sikit. Wahhaja. Jadi sama macam kita baca Al-Fatihah. Contoh kita tak sebut dinas. Masa sebut tu jangan putuskan suara. Jangan baca dinas. Jadi kita baca, kita masuk sikit ya. Kita masuk sikit-sikit. Dinas. Nampak tak angin ha saya putus tak suara? Tak putus. Kita nak dinas. Jangan baca dinas. Kita nak ha tu mesti hidup. Jadi masuk sikit-sikit. Ihdinas siratal mustaqim. Boleh? Jadi kat sini sama. Wahhaja. Sekali. Wa ja'alna sirajan wahhaja. Cantik. Tapi ingat ha jangan bunyi ha. Nipis ha. Wahhaja. Okay, terus. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Cantik.
Kita ulang sekali. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Cantik. Pertama tengok dekat wa anzalna. Nun mati bertemu dengan huruf zai. Pun sama, nama hukum dia apa? Ikhfa hakiki. Macam mana cara dengung huruf zai? Okey, kat sini huruf zai ni betul dia kategori dengung nipis Okay, try sebut az. Cuba kita feeling masa kita sebut az, hujung lidah kita dekat mana? Atas ke tengah? Cuba feeling. Az. Hujung lidah kita dekat mana? Masa kita sebut az, atas ke tengah ke? Ke atas. Okay, siapa boleh sebut az, hujung lidah kita dekat belakang gigi atas? Saya bagi RM10 right here, right now. Try sebut az, hujung lidah kita dekat belakang gigi atas. Boleh tak? Saya bagi RM10. Boleh tak? Sebut az tapi hujung lidah dekat belakang gigi atas. Jawapannya tak boleh Sebab makhraj huruf zai, hujung lidah kita belakang gigi bawah. Az. Hujung lidah kita dah sebut az. Belakang gigi. Boleh tak kita sebut? Az. Boleh kan? Sebab makhraj huruf zai sejibik macam huruf sin, iaitu hujung lidah kita dekat belakang gigi bawah. Az. Oh, jadi sekarang kita dah tahu makhraj huruf zai, hujung lidah letak belakang gigi bawah. Jadi sekarang ni kita nak dengungkan dengungan. Jadi pada saat kita sebut wa'an, masa kita sebut an tu, hujung lidah kita letak belakang gigi bawah dan kita senyum sedikit. Nanti kita akan dengar dengung nipis huruf zai yang cantik. Kita try. Wa anzalna. Cuba try. Betul. Nampak? Ini dengung cantik huruf zai. Contoh kalau hujung lidah saya tak letak dekat belakang gigi bawah, bunyi dia jadi dengung biasa. Kita nak dengung huruf zai. Wa anzalna. Cuba try. Ini dengung zai yang cantik. Terus seterusnya tengok dekat minal mu'sirah. Fokus dekat huruf ain. Mu'sirah. Okey. Fokus dekat huruf ain. Dengar mana yang saya baca betul. Fokus dekat huruf ain. Pertama saya baca minal mu'sirat. Saya ulang. Pertama fokus dekat ain. Pertama saya baca minal mu'sirat. Pertama. Kedua saya baca minal mu'sirat. Mana yang betul? Pertama ke kedua? Saya ulang sekali. Pertama saya baca minal mu'sirat. Pertama. Kedua saya baca minal mu'sirat. Mana betul? Pertama ke kedua? Pertama ke yang kedua? Jawab dua betul. Jawapan yang ketiga Dua tadi salah. Kita tengok. Kenapa pertama salah? Sebab ain ni sebab saya buat putus. Ain bukan huruf syiddah. Jadi tak boleh baca minal mu'sirat. Yang kedua kan saya buat ain saya tak putus. Kenapa salah juga? Sebab ain tadi saya sebut tu dekat permukaan sangat. Maksudnya dekat surface saja. Ain yang fasih adalah kita masuk dalam, sebut ain tu dalam sikit tapi suara tak putus. Jadi yang betul yang ketiga macam ni minal mu'sirah. Masuk dalam, tekan dalam sikit tapi suara tak putus. Minal mu'sirat. Cuba try. Minal mu'sirat. Cantik. Jadi sama macam kita baca Al-Fatihah. Kita tak baca iyyaka na'budu dan kita tak baca iyyaka na'budu. Jadi yang betul macam ni. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kita sebut na' tu dalam sikit tapi suara tak putus. Jangan sampai atas, contohnya jangan sampai iyyaka na'budu. Itu kurang fasih. So, masuk dekat surface sangat. Kita nak masuk dalam sedikit. Okay, kita tadi sekali. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Cantik, dengung zai cantik, ain pun cantik. Yang terakhir, masa kita sebut ma'an, tanwin bertemu dengan huruf tha.
Okay, macam mana cara dengung huruf tha? Pertama kita cek dulu makhraj huruf tha macam mana. Try sebut as. As. Masa kita sebut as macam mana? Saya nak tanya, masa kita sebut as tadi, hujung lidah kita keluar tak? Keluar daripada gigi ke tak ya? Masa kita sebut as, lidah keluar ke tak? Keluar. Dia tak ada sikit-sikit. Keluar ataupun tidak? Jawapannya keluar ataupun tidak? Keluar ke tidak? Jawapan dia keluar. Okey. Tapi ingat, dia bukan sekadar keluar serta senyum. Okey, tengok mulut saya. Tha. Dia bukan sekadar keluar. Kalau kita sekadar keluar nanti jadi tebal, contohnya tha tebal. Kita nak keluar dan senyum sedikit. Tha. Jadi as. Jadi okey. Sekarang kita dah tahu huruf tha ni makhraj ada, lidah kena keluar. Sekarang dengar tengok macam mana kita nak dengung huruf tha. Jadi saya minta para jemaah sekalian, sila fokus pada mulut saya sahaja, jangan tengok tak lalat. Tengok mulut aja. Ma an sajjaja. Cuba try. Nampak tak? Masa kita sebut an tu, kita keluarkan lidah kita sedikit, nanti kita akan dengar dengung huruf tha yang cantik. Sekali kita try sekali. Ma an sajjaja. Cuba try. Nampak tak? Okey, beza kalau contoh kalau saya tak nak keluarkan lidah, nanti akan jadi dengung biasa. Tak cantik. Kita nak boleh kita try sekali. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Cantik. Terus. Linukhrija bihi habban wa nabata. Cantik. Kita ulang sekali. Linukhrija bihi habban wa nabata. Cantik, betul. Dan akan lebih kemas kalau jaga beberapa tempat. Yang pertama, masa kita sebut linukhurukha. Urukha ni masa kita sebut, pertama dia sama, dia adalah huruf angin, huruf hamas. Yang kedua, dia juga rakhawa. Jadi tak boleh baca dengan suara terputus. Contoh yang kurang tepat kalau saya baca linukhrija bihi. Jadi kita nak angin kha tu keluar, tapi dalam keadaan dihidup. Macam mana kita nak buat? Kita masuk sikit-sikit, jangan masuk sekaligus. Contoh sekaligus linukhrija bihi. Kita nak angin kha tu, jadi kita masuk sikit-sikit. Dengar saya baca linukhrija bihi habban wa nabata. Cuba try. Linukhrija bihi. Boleh ya? Okay, untuk latihan try sebut lama. Huruf kha kan dia ada macam bunyi kita nak berdengkur atau macam kita nak buang kak. Tapi ingat jangan buat kuat sangat, takut keluar benda lain pula. Sekali kita try sekali. Linukhrija bihi habban wa nabata. Linukhrija bihi habban wa nabata. Cantik. Terus. Wa jannatin alfafa. Wa jannatin alfafa. Cantik. Masa kata alfafa tak ada punya fa, ni fa. Sekali ya. Wa jannatin alfafa. Wa jannatin alfafa. Cantik. Okey, sekarang last. Cuba dengar, saya baca ni ada salah ke tak ada? Last sebelum kita tutup. Saya baca wa jannatin alfafa.
Ada salah ke tak ada agak-agak? Okeylah. Saya ulang last Saya ulang last. Siapa dapat jumpa saya bagi RM1 Last saya ulang last saya ulang. Dengar elok. Wa jannatin alfafa. Ada salah ke tak ada? Dekat mana? Dekat tin. Okey, ada jawapan lain? Dekat mana? Dekat fa. Fa salah sebab apa? Nipis sangat? Tebal? Salah dekat mana? Okey. Jawapannya adalah betul salah dekat fa. Salah sebab apa? Sebab tadi saya buat 3 harakat. Dengar? Tadi saya baca macam ni. Wa jannatin alfafa. Nampak tak? Fa tu saya buat 3 harakat. Sedangkan mad iwad 2 harakat saja. Betul, kadang-kadang kalau kita tak jaga mad iwad, kadang-kadang kita akan terbuat 3. Sebab kita kadang-kadang kita ikut lagu. Jadi kita nak macam mana 2 harakat, macam kita sebut fa pertama tu, itulah 2 harakat. Jadi alfafa cukup. Tak perlu alfafa. Nampak tak? Faham Kesalakallahu azim. InsyaAllah ada soalan? Tak ada? Okey, insyaAllah. Cara bacaan iqlab dengan ifak syafawi. Okey. Kata iqlab ni masuk mim terus. Ada yang kata ataupun ifak syafawi ni kita sembunyikan huruf mim tu. Mana satu yang betul? Okey. Jawapannya, saya ikut pandangan ulama yang bagi tahu ikhfa syafawi dengan iqlab bunyi dia sejibik sama. Okey. Kita ada contoh tak? Nak azan dulu ke nak sambung nanti macam mana? Sikit Okey. Contoh kita contoh dekat mim ba' ni, contoh mim ba' ni mim, contoh iqlab mim ba' boleh. Contoh dia okey. Dengar saya baca mim ba'di. Pertama saya baca bibir saya rapat dan tekan. Contohnya mim ba'di. Contoh Contoh yang kedua saya baca bibir saya rapat tapi tak tekan. Mim ba'di kedua. Contoh ketiga saya baca bibir saya tak rapat. Mim ba'di. Mana yang betul? Pertama, kedua, ketiga? Yang keempat tak ada Pertama ke kedua ke ketiga? Saya ringkaskan. Jawapan yang betul adalah yang pertama dan kedua betul. Okey. Maksudnya pandangan yang lebih tepat. Sebab apa? Okey. Perasan kenapa muncul yang ketiga tu? Sebab ada ulama bagi tahu cara nak sebut dia, antara caranya adalah bibir atas, beza bibir atas dengan bibir bawah hanya sehelai kertas. Cuba kita pegang sehelai kertas, tebal ke nipis? Nipis. Jadi kalau kita buat tak rapat mim, itu bukan sehelai kertas, kemungkinan 10 helai kertas. Jadi cara nak buat yang sehelai kertas tu nak bagi tahu, buat cara yang kedua. Bibir kita rapat tapi tak tekan lembut. Mim, contohnya mim ba'di. Jadi dua-dua cara betul. Kita nak pakai yang pertama boleh, nak rapat dan tekan, ataupun kita pakai rapat tapi tak tekan. InsyaAllah. Sama. Cara bunyi sama macam iqlab. Okey? Okay, ada soalan tak ada? Memang maksud dia cara sembunyi dia macam tu. Tetapi kita ikut cara ulama sebut tu macam mana. Jadi saya pakai pendapat yang kata bunyi dia sama antara iqlab dengan ikhfa syafawi. Okey. Okey, ada soalan lain tak ada? InsyaAllah tutup majlis kita dengan tasbih kafaran subhanakallahumma wa bihamdika. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقا من بعد تفرقا معصوما اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في فلسطين في كل مكان وفي كل زمان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والله منكم.